Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Undian bagi memilih Perdana Menteri Thailand yang baharu dijadual diadakan Selasa depan. Pengumuman dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat Wan Muhammad Noor Mata. Ia susulan keputusan Mahkamah Perlembagaan menolak petisyen untuk menyemak semula keputusan Parlimen yang menafikan pencalonan pemimpin Parti Move Forward Pita Limjaroenrat sebagai Perdana Menteri untuk kali kedua. Menurut Wan Muhammad, satu mesyuarat akan diadakan hari ini bagi membincangkan agenda berkenaan. Indonesia berpotensi berkembang menjadi antara 5 ekonomi terbesar dunia menjelang 2045 sekiranya negara itu memanfaatkan kelebihan demografi dan kepercayaan antarabangsa. Presidennya Joko Widodo berkata peluang tersebut perlu digunakan sebaik mungkin kerana tidak semua negara mempunyai kelebihan itu. Faktor demografi yang dijangka menyaksikan 68% penduduk bekerja pada tahun 2030-an merupakan faktor utama mendorong peningkatan produktiviti negara. Di samping itu, kepercayaan negara lain terhadap Indonesia meningkatkan kredibiliti dan rasa hormat, seterusnya membawa kepada suara global yang lebih kukuh. Kebakaran hutan di bahagian utara Kanada semakin menghampiri ibu negeri Northwest Territories. Api boleh merebak sehingga ke pinggir Yellowknife menjelang hujung minggu ini, melainkan hujan. Kanada sedang mengalami musim kebakaran hutan paling buruk. Lebih 1,000 kebakaran aktif dilaporkan di seluruh negara, termasuk 230 di Northwest Territories. Ketua Menteri Wilayah berkenaan Caroline Cochrane menasihati penduduk segera berpindah jika diarah berbuat demikian. Kira-kira 163 hektar tanah telah musnah dijilat api. Lebih 60 migran dari Senegal dikuatiri lemas lepas bot yang dinaiki karam di luar kepulauan Cape Verde, Barat Afrika. Jurucakap Pertubuhan Antarabangsa bagi Migran IOM Safa Meshley berkata 7 mayat ditemukan setakat ini. Seramai 38 orang terselamat termasuk 4 kanak-kanak. Bot berkenaan dikesan oleh nelayan Sepanyol pada Isnin lalu di Lautan Atlantik, kira-kira 277 km dari Pulau Sal, Cape Verde. Menurut Kementerian Luar Senegal, bot tersebut meninggalkan perkampungan nelayan di Face Boye pada 10 Julai dengan membawa 101 orang. Amerika Syarikat akan menempatkan duta baharunya di Niger jika tidak lama lagi seperti dirancang. Jurucakap Jabatan Negara Vedant Patel berkata Kathleen Fitzgibbon akan membantu mengetuai usaha diplomasi bagi mengembalikan semula kuasa pemimpin yang digulingkan dalam rampasan kuasa tentera. Pemilihan Fitzgibbon dipersetujui Senat pada 27 Julai lalu, sehari selepas rampasan kuasa. Beliau merupakan seorang diplomat yang mempunyai pengalaman luas mengenai rantau Afrika. Sukan bola sepak, Manchester City akhirnya berjaya membawa pulang piala Super UEFA selepas menundukkan Sevilla 5-4 menerusi penentuan sepakan penalti. Kegagalan pemain pertahanan Sevilla Nemanja Guldelc menyempurnakan sepakan dalam aksi penentuan di Stadium Karaiskakis Greece memberi peluang kepada The Citizens merangkul kejuaraan sulung. Sebelum itu, kedua-dua pasukan seri satu sama sehingga whistle penamat dibunyikan. Kejohanan tenis ATP WTA terbuka Cincinnati. Bintang Serbia Novak Djokovic mara secara percuma ke pusingan ketiga. Pemain nombor 2 dunia itu mendahului 6-4 ketika lawannya Alejandro Davidovich Fokina dari Spanyol menarik diri ekoran kecederaan. Ini merupakan penampilan pertama Djokovic di Amerika Syarikat sejak 2021. Sebelum ini, dia dilarang memasuki negara itu kerana enggan mengambil vaksin COVID-19. Terdahulu, pilihan ke-8 Jannik Sinner tersingkir 3 hari selepas merangkul gelaran sulung ATP Masters 1000. Bintang Itali itu yang menjuarai terbuka Kanada Isnin lalu tewas 4-6, 6-7 kepada pemain ranking ke-66 dunia Dusan Lajovic dari Serbia. Turut tersingkir awal pilihan ke-5 Casper Ruud. Pemain Norway itu kalah 4-6, 6-3, 4-6 kepada Max Purcell dari Australia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Ayuh, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan semai cinta terhadap negara. Assalamualaikum.